Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi live hari ini agak ringkas. Saya ingin mengulas berkenaan dengan Barisan Nasional 2.0 ataupun BN 2.0. Jadi saya mulakan dengan persoalan, benarkah wujud perancangan oleh Zaid Amidi untuk menubuhkan BN 2.0 selepas PRU 15. Ya? So inilah yang akan saya ulas dalam live ini. Jadi kita sudah menyaksikan atau melalui pilihan raya umum ke-15. Dan di dalam pilihan raya umum ini, Barisan Nasional bukan sekadar mencapai pencapaian yang terburuk dalam sejarah dia. Barisan Nasional sebenarnya hilang terlalu banyak kerusi di zon-zon yang dahulunya dikenali sebagai zon putih kepada Perikatan Nasional. Okay. Dan terus terang, Zahid sebenarnya tidak jangkakan bahawa Perikatan Nasional mampu menang dengan begitu besar. Okay. Sebab pilihan raya umum diadakan waktu musim tengkujuh. Apa yang diharapkan adalah peratus yang keluar mengundi rendah. Okay. Tetapi sebenarnya, andai kata sekalipun peratus yang keluar mengundi merendah, ianya tidak semestinya memihak kepada BN lagi. Kerana teori lama, iaitu bila peratus yang keluar mengundi rendah ianya menguntungkan BN, adalah berdasarkan anggapan bahawa BN ni banyak fixed deposit ataupun banyak kawasan putih di mana majoriti pengundi dia adalah penyokong BN. Jadi peratus yang keluar rendah ni maknanya yang keluar ni bukannya orang yang terbawa-bawa untuk keluar untuk bawa perubahan. Tetapi malangnya menerusi pilihan raya ni, kita lihat kawasan putih BN tu banyak yang hilang. Bermakna sekalipun peratus yang keluar mengundi rendah, ya, ianya mungkin akan terdiri daripada penyokong gabungan lain seperti Perikatan Nasional. So ini adalah perkara pertama yang ingin saya jelaskan, kerana kita akan melalui 5 pilihan raya negeri dan ini akan mempengaruhi keputusan pilihan raya negeri, kerana peratus yang dijangka keluar pada pilihan raya negeri ini akan rendah sedikit berbanding dengan PRU 15, tetapi ianya tidak akan semestinya memihak Barisan Nasional. Baik, itu pertama. Kedua, balik kepada cerita BN 2.0 ni. Jadi, sebenarnya sebelum pilihan raya umum ke-15, kalau kita lihat Perhimpunan Agung UMNO, Zahid kelentong. Dan benda ni sebenarnya lama saya dah cerita. Zahid kelentong, kononnya BN akan menang besar. Saya tunjukkan bukti 6 hingga 7 kenyataan bercanggah oleh Zahid selepas PAU yang menunjukkan Zahid sebenarnya secara tidak langsung mengaku tidak yakin BN boleh menang. Hakikatnya, sebenarnya apa yang BN ni atau Zahid ni sudah dapat maklumat risikan bahawa BN tidak akan menang, malah akan kena teruk. Okey, benda ni sudah dapat seperti mana Najib dapat sebelum PRU ke-14 bahawa BN akan menang, akan kalah. Jadi Najib dah dapat maklumat tu hampir seminggu sebelum PRU 14. Begitu juga sebenarnya Zahid sudah tahu BN akan kena teruk, tidak ada mana-mana parti yang akan menang. Okey. Jadi bila Zahid berdiri dekat pentas PAU dan dia kata dia yakin BN menang, ini tak ada kena mengena dengan sebenarnya nak BN menang. Dia yakin BN menang, dia yakin boleh bentuk kerajaan, sebab itu dia nak pilihan raya. Sepatutnya itu menjadi hujah Zahid, itu menjadi alasan untuk bubar parlimen. Sebab awak beria-ia nak bubar parlimen awal. Kerajaan pimpinan Ismail Sabri tidak berada dalam ancaman sebab PH dah ada MOU dan berjanji tidak akan jatuhkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Perikatan Nasional tidak berniat nak jatuhkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Maka satu-satunya ancaman terhadap kerajaan pimpinan Ismail Sabri adalah dari Zahid sendiri yang meminta parlimen dibubarkan, kononnya sebab kerajaan pimpinan Ismail Sabri terancam atau tidak stabil. Jadi dia sebenarnya yang mengancam. Kalau dia tak minta bubar awal, sebenarnya tak ada ancaman. Jadi kalau pilihan raya akan diadakan setahun lagi atau wajib diadakan setahun lagi, iaitu parlimen harus dibubarkan selewat-lewatnya Julai 2023, mengapa tak tunggu?
Mengapa begitu beria-ia hendak bubar parlimen awal, sedangkan awak dah mendapat maklumat BN tak akan menang? Kalau anda tahu BN akan menang besar, tak apa. Awak boleh beritahu. Sebab BN akan menang besar. Oleh itu, bila bubar, kita akan dapat kerajaan lebih stabil. Tapi awak sendiri mengeluarkan kenyataan bercanggah-canggah dan sendiri mengaku tidak yakin BN akan menang. Jadi buat apa bubar awal? Jadi hari ini kita sudah tahu bahawa apa yang amaran yang saya berikan berbulan-bulan lalu, ya, berbulan-bulan lalu, malah pada ketika PAU saya dah beri amaran, adalah tepat, adalah benar. Iaitu sebenarnya Zahid ada perancangan lain. Dia tahu BN tak akan menang, tetapi dia ingin kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Dia ingin bentuk jajaran politik baru melibatkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dan saya memberitahu anda bahawa akhirnya DAP, dia akan keluar alasan demi rakyat, demi kestabilan. Saya beritahu anda, jangan terkejut, benda ni akan berlaku. Saya juga memberitahu anda, Rafizi kata dia orang pertama yang akan bersuara. Tetapi bila orang tanya saya kata, jangan percaya benda tu. Sebab akhirnya Rafizi akan diam. Sebabnya bila orang dah dapat kuasa dan kedudukan, peluang kuasa dan kedudukan, seluruh PH dia akan terima. Kemudian jika Rafizi bersuara, Anwar mudah aja dia boleh toleh kat Rafizi, dia tanya, awak sekarang buat pilihan lah, awak nak bersama kita ke awak nak keluar? Ya. So, semua yang saya beritahu terjadi dan kita tahu sekarang mengapa Zahid hendak pilihan raya awal. Dan kita tahu, di dalam konvensyen MIC, Zahid mengaku bahawa pilihan raya awal ini bersangkut terus dengan kes-kes mahkamah dia. Dan juga kes-kes lain yang didakwa Zahid sendiri mungkin akan tercetus melibatkan pemimpin-pemimpin parti komponen Barisan Nasional yang lain. Ini mulut Zahid sendiri. Okay? So, kita dah tahu semua tu. Ini adalah perancangan, ini adalah komplot, ini adalah konspirasi ke apa awak nak panggil, melibatkan Anwar dan Zahid. Baik. Kemudian babak-babak pelantikan Perdana Menteri saya dah ceritakan dalam live semalam, dan live-live sebelum ni berulang kali saya dah jelaskan berhubung dengan kenapa tuanku pilih Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan ianya berlandaskan Perlembagaan Persekutuan. Tidak ada yang lari dari Perlembagaan Persekutuan. Cuma yang mengelirukan mengapa yang sampai sekarang saya ataupun tidak siapa ada jawapan mengapa ada penangguhan 24 hingga 48 jam bagi membuat keputusan oleh pihak istana. Okey, itu sahajalah. Baik. Sebenarnya Zahid ataupun kepimpinan tertinggi Barisan Nasional menjangkakan PH ni dia akan menang 60 hingga 70 kerusi sahaja. Ini adalah maklumat risikan. Ya. Dan oleh itu kalau kita lihat untuk memastikan Barisan Nasional boleh bentuk jajaran politik baru bersama PH, sekiranya PH dijangka menang 60 hingga 70 kerusi, maka Zahid perlu pastikan bahawa Barisan Nasional memenangi sekurang-kurangnya 60 kerusi. Ya, sekurang-kurangnya 60 kerusi. Bagaimanapun disebabkan pemimpin ataupun penyokong Barisan Nasional cukup tidak berpuas hati dengan Barisan Nasional dan khususnya kepimpinan Zahid, maka jumlah kerusi yang dimenangi oleh Barisan Nasional iaitu 30 kerusi adalah separuh daripada yang disasarkan iaitu 60 kerusi. Tetapi Zahid bernasib baik kerana PH menang jauh lebih daripada kerusi ramalan, iaitu diramalkan PH hanya akan menang di sekitar 60 hingga 70 kerusi, tetapi PH menang 82. Jadi bila kita ambil 82 campur 30 jadi 100. Cuba kira 82, 92, 102, 112. Cukup untuk bentuk kerajaan. Jadi di situ Zahid bernasib baik. Dari satu sudut, dari satu segi. Tetapi dari sudut yang lain atau dari segi yang lain, Zahid sebenarnya perancangan dia terbantut. Sebab saya ceritakannya, andai kata Barisan Nasional memenangi apa yang dihajatkan iaitu 60 kerusi. Jadi kalau kita campur kerusi GPS dari Sarawak berapa? GPS dapat 23. Jadi 60 campur 23 dapat berapa? 83. Kemudian kalau kita campur GRS Sabah, GRS dapat berapa? 6 kerusi. Jadi 60 daripada Barisan Nasional, 23 daripada GPS dan 6 daripada GRS dapat berapa? 89. Jadi andai kata
selepas PRU 15, GPS dan GRS dipujuk untuk masuk ke dalam Barisan Nasional, menjadikannya Barisan Nasional 2.0 ataupun Barisan Nasional. Jadi Zahid boleh memberi persepsi atau menimbulkan persepsi BN sebenarnya tak jatuh. Malah BN sebenarnya menunjukkan peningkatan berbanding dengan PRU 14. Dan dengan 89 kerusi ini, berbanding dengan 82 kerusi PH, Zahid boleh menuntut kita kerjasama tetapi Zahid hendak jadi Perdana Menteri. Adakah ini rekaan? Tidak. Sebenarnya Zahid ada hasrat nak jadi Perdana Menteri. Okey. Cuba minta Zahid nafikan. Dan ini sekaligus menjelaskan kewujudan SD yang memberi Zahid kebebasan untuk membuat keputusan yang ditandatangani sebelum PRU 15 yang diakui kewujudannya oleh Zahid sendiri. Dan kalau kita berpandu kepada kenyataan GPS selepas PRU 15, GPS kata perjanjian kerjasama antara Barisan Nasional dengan GPS automatik terbatal kerana BN belum tidak menang atau tidak boleh wujud kerajaan. Sekaligus bermakna memang ada perjanjian dengan GPS. Jadi semestinya sekiranya BN dapat 60 kerusi dan Zahid memujuk GPS untuk bersama Barisan Nasional, semestinya perkara ini mungkin terjadi. Jadi jika BN baru ni dapat 89 kerusi, Zahid boleh jadi Perdana Menteri dan Anwar tidak akan kata no untuk kerjasama dengan BN. Sebab kalau GPS, dia tak suka DAP, dia lihat barisan ada 60 kerusi, semestinya dia akan bersetuju untuk bersama Barisan Nasional. Sebab dia tak suka DAP. Okay. So, ada saya difahamkan perancangan untuk membentuk BN 2.0 ataupun BN yang lebih besar, dan persepsi akan ditimbulkan bahawa BN sebenarnya menunjukkan peningkatan. Sebab kita tahu mereka boleh main persepsi macam persepsi palsu yang sedang dimainkan hari ini. Kononnya ini kerajaan perpaduan. Dan mereka tidak berganjak dari penipuan ini. So persepsi boleh dimainkan. Dan kemudian Zahid boleh kekal sebagai Presiden UMNO. Sebab dia akan kata secara total saya berjaya memastikan BN ni masih besar. Malah saya berjaya memastikan BN ni ada jumlah kerusi yang lebih banyak dari PRU 14. Malangnya sasaran Zahid tidak mengena. Disebabkan Zahid memancung sana memancung sini, kemarahan terhadap dia menjadi terlalu tinggi sehingga dia tidak dapat kawal. Sehingga berlaku sabotaj besar-besaran. Sehingga berlaku boikot besar-besaran melibatkan jentera-jentera bahagian di banyak kawasan. Menyebabkan BN hanya menang 30. Jadi bila BN hanya menang 30, GPS dengan GRS lebih rela berunding dengan Anwar. Jadi kantoi perancangan BN 2.0 dan Zahid berada dalam keadaan cemas. Jadi dia terpaksa bekerjasama dengan PH kerana rancangan asal untuk membentuk Barisan Nasional yang lebih besar tidak menjadi. Jadi dia tidak boleh menimbulkan persepsi palsu kononnya dia berjaya membentuk satu barisan yang lebih besar berbanding dengan PRU 14. Jadi kedudukan dia sebagai Presiden sebenarnya terancam. Kerana sepatutnya orang yang memimpin gabungan yang dah jatuh teruk sehingga 30 kerusi patut letak jawatan. Ini tidak. Sekalipun ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional marah, sekalipun hampir seluruh Barisan Nasional di peringkat bahagian marah, minta dia letak jawatan, tapi dia tak nak letak jawatan. Kerana apa? Kerana dia terdesak. Dia nak selamatkan tengkuk dia. Sebab itu, dia beria-ia nak kerjasama dengan Anwar. Lagilah menjadi misi nak kerjasama dengan Anwar. Anwar pula, dia sebenarnya boleh tubuh kerajaan tanpa Barisan Nasional. Dia cuma ambil GPS, dia ambil GRS, kemudian dia perlu 1-2 kerusi lagi, dia ambil yang bebas ke dari parti lain, 1-2 je perlu lagi, boleh bentuk kerajaan. Tetapi ianya akan jadi kerajaan yang tak stabil dan terlalu rapuh. Dan Anwar perlu Zahid bersama dia. Sebab dia takut nanti Barisan Nasional pergi ke hala Perikatan Nasional. Jadi, Anwar tolong Zahid, dia dapat manfaat untuk elak Perikatan Nasional membentuk kerajaan.
Ya, dengan Zahid, Perikatan Nasional bukan hanya tidak mampu membentuk kerajaan, dia boleh pastikan Zahid kekal sebagai presiden, atau akan cuba pastikan Zahid kekal sebagai presiden untuk memastikan tidak ada situasi di mana presiden baru UMNO akan bawa UMNO keluar untuk bersama Perikatan Nasional. Bagi Zahid is win-win. Okey, Anwar perlukan saya, jadi selagi Anwar perlukan saya, mudah untuk saya kekal sebagai presiden sebab saya boleh mainkan naratif bahawa ini adalah kehendak yang di-Pertuan Agong, naratif palsu bahawa kononnya Agong titahkan Barisan Nasional untuk bersama Anwar, walhal sebenarnya Zahid membuat warkah dengan fakta palsu, menipu, kononnya 30 MP sokong Anwar. Walhal Anwar kekal akan jadi Perdana Menteri sekalipun BN atau mana-mana gabungan tidak menyokong Anwar. Okey. So itulah penjelasan saya berhubung dengan konspirasi Barisan Nasional dan juga bagaimana sasaran Zahid tidak tercapai menyebabkan Zahid berada dalam situasi cemas dan kini hanya boleh kekal Presiden UMNO selagi Anwar kekal memerlukan dia. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.